Ibarat haruan makan anak, itu peribahasa yang sering kita dengar jika berlaku kes-kes sumbang mahram. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram? Ikuti analisis berita yang disediakan oleh Nur Hazirah yang bertajuk Jijiknya Pelaku Sumbang Mahram. Sumbang mahram atau bagai haruan makan anak bukan perkara baharu yang berlaku di negara ini. Sehingga kini, kes jijik ini masih dilaporkan berlaku. Sumbang mahram juga membawa maksud perhubungan seks antara seorang lelaki dan perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan agama. Jadi, peribahasa haruan makan anak itu juga membawa maksud perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh bapa dari segi seksual terhadap anak gadisnya sendiri sebagai pemuas nafsu. Jika difikirkan dengan akal waras melihat kes ini, bagaimana seorang bapa sanggup melakukan perbuatan keji itu kepada anaknya sendiri untuk memuaskan nafsunya? Bagaimana pula seorang yang dianggap pelindung boleh memijak maruah seumpama itu? Bukankah seorang bapa itu khalifah di dalam rumah? Bukankah tugas mereka melindungi anak-anak, terutama anak gadis? Mengapa kes haruan makan anak ini boleh berlaku? Apakah faktornya? Jika dilihat kebanyakan kes haruan makan anak dan sumbang mahram yang dilaporkan melibatkan isu penyalahgunaan dadah. Pelakunya ialah penganggur serta lain-lain. Memetik laporan berita nasional baru-baru ini, terdapat satu kes iaitu seorang remaja perempuan yang tinggal di sebuah kampung di Muar Johor mendakwa dirinya menjadi hamba seks kepada bapa sejak berusia 6 tahun dan kini didapati mengandung hasil hubungan terlarang itu. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, mangsa ketika ini berusia 17 tahun telah datang sendiri membuat pengakuan tersebut di Balai Polis sekaligus membuat aduan dirogol oleh bapanya tanpa kerelaan. Susulan itu, bapanya yang juga warga tempatan berumur 41 tahun ditahan oleh polis di kediamannya. Laporan berita bertarikh 29 Oktober itu juga mendedahkan bahawa polis mendapati ujian air kencing menunjukkan suspek positif dadah dan siasatan masih berjalan ketika itu. Kes tersebut juga disiasat di bawah Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum sehingga 30 tahun dan 10 sebatan. Melihat kepada kes sedemikian yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, ia meruntuhkan hati banyak pembaca. Mana tidaknya jika maruah anak yang sepatutnya dijaga tetapi dicalar oleh perbuatan keji seorang bapa. Apa pula nasib anak itu pada masa depan kelak? Orang juga selalu menyatakan bahawa haiwan juga tahu sayang anak. Mengapa kita sebagai manusia yang dikurniakan akal tidak mampu berfikir waras, bahkan menyedari bahawa fitrah seorang bapa adalah untuk melindungi? Kes jenayah termasuk seksual membabitkan kanak-kanak dan wanita di negara ini menunjukkan peningkatan sebanyak 12,890 kes tahun lalu berbanding 11,092 pada 2020. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan memaklumkan kes jenayah seksual termasuk rogol, cabul, sumbang mahram, cabul kehormatan, gangguan seksual, amang seksual, berkomunikasi seksual dengan kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, buang bayi dan keganasan rumah tangga KRT meningkat. Katanya jumlah kes rogol pada 2020 sebanyak 1,378 meningkat kepada 1,398 kes tahun lalu. Manakala sumbang mahram pula sebanyak 259 kes kepada 264 kes. Jelasnya kes cabul kehormatan pula meningkat daripada 838 kes pada 2020 kepada 865 kes tahun lalu. Gangguan seksual daripada 378 kes kepada 466 kes dan dera kanak-kanak daripada 545 kes kepada 687 kes serta KRT sebanyak 5,260 kes kepada 6,540 kes. Statistik itu juga menunjukkan bahawa kanak-kanak dan wanita sering menjadi mangsa. Disebabkan itu, penting untuk masyarakat mendidik anak dengan batas serta mengajar mereka yakin diri. Kes begini sering dilindungi kerana perbuatan tersebut tidak diketahui orang luar, bahkan ada yang berlaku di dalam rumah sendiri. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin, semestinya kita mengharapkan agar ada inisiatif dan kerjasama lebih proaktif daripada semua pihak untuk membendung perkara ini. Bahkan, kadang-kadang kita perlu menjaga tepi kain orang lain jika terjadi perkara seperti ini di sekeliling atau di kejiranan kita.
Ini bagi memastikan tiada mangsa seksual rakus oleh darah daging sendiri berlaku. Sekian dari saya Nurdana Rafi'i untuk Studio SDSS, sumber berita yang dipercayai, trendy dan pantas. Jangan lupa follow, like, subscribe di platform media sosial kami, Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune.